Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, pertamanya saya ingin mengucapkan berbanyak terima kasih kepada para penyumbang yang telah memberikan sumbangan sehingga bangunan ini sudah berada di kedudukan sekarang. Berada di kedudukan fasa terakhir yang insya-Allah kalau kita dapat lagi duit yang kita perlukan, bangunan ini akan dapat disiapkan di akhir tahun ini insya-Allah. Oleh yang demikian, saya merayu dengan penuh harap kepada tuan-tuan dan puan-puan yang saya rasa sangat dermawan untuk membantu kami, membantu menyiapkan bangunan ini yang kita sebut sudah berada di fasa terakhir tadi, dan dengan sumbangan yang tuan-tuan berikan dengan penuh keikhlasan, insya-Allah projek ini akan dapat disiapkan di akhir tahun ini insya-Allah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, itu dia sedikit sebanyak berkenaan dengan perkembangan terkini Kompleks Pendidikan Al-Ummah KPU pagi ini, dan tentunya kita nak berkongsi sesuatu yang cukup bermanfaat untuk kita sebagai masyarakat. Terus ambil bahagian bagaimana kita nak sama-sama bina syurga di rumah nanti, bina rumah di syurga insya-Allah. Mudah-mudahan tafsir maudhu'i kepimpinan berhikmah dan juga prihatin satu realiti, satu topik yang cukup best sekali. Kita nak bersama dengan mudir Madrasah Al-Hikmah yang dihormati Ustaz Muhammad Tarmizi Abdul Hamid. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah, dah tengok secara visual tadi 80% dah hampir siap. Masya-Allah, bertambah bersemangat kita yang menonton pagi ini. Alhamdulillah. Tapi sebelum kita pergi dengan lebih jauh Ustaz, tentunya kita nak fahami dulu maksud kepimpinan berhikmah Ustaz, silakan. Ya, saya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita menyebut kepimpinan berhikmah satu realiti kerana ia sudah terbukti dalam lipatan Al-Quran. Bagaimana kepimpinan ini telah diterjemahkan secara real oleh Nabi Daud dan anak-andanya Nabi Sulaiman. Kerana sebagai pemegang atau pengemban amanah kepimpinan di semua peringkat, sekecil-kecil di peringkat keluarga, masyarakat dan di peringkat negara, misi dan visi kita ialah imaratul ard, iaitu untuk membangunkan bumi ini. Termasuklah kompleks pendidikan itu adalah salah satu daripada agenda imaratul ard, yang mengimarahkan to develop the land, untuk membangunkan tanah ataupun bumi Allah Ta'ala ini. Tidak cukup sekadar itu, kepimpinan berhikmah itu juga mestilah menekankan islahul ard, iaitu kita mengimbangi pembangunan itu dengan nilai-nilai teras, seperti nilai keadilan, nilai kasih sayang, kesabaran, itu mesti diimbangi dengan pembangunan yang kita sebut fizikal tadi. Jadi berjayanya Nabi Daud dan anaknya Nabi Sulaiman alaihi wassalam itu adalah merupakan mereka merealisasikan kepimpinan itu bersumberkan nilai teras. Nilai teras itu tidak lain adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan dua misi dan visi, iaitu membangunkan bumi, imaratul ard wa islahul ard ini, maka kita dapat jayakan sehingga di peringkat komuniti dan seterusnya di peringkat negara insya-Allah. Insya-Allah, mudah-mudahan itulah yang kita harapkan. Kita doakan Ustaz. Baiklah. Ustaz, saya pasti dalam Al-Quran sendiri ataupun hadis-hadis tertentu ada cerita ataupun kisah berkenaan dengan kepimpinan. Kita bercakap tentang kepimpinan pagi ini, masya-Allah. Bagaimana cara untuk melahirkan kepimpinan berhikmah di kalangan masyarakat kita, Ustaz? Ya, kalau merujuk kepada Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa laqad ataina Daud wa Sulaiman. Nabi Daud dan Nabi Sulaiman ini dianugerahkan ilman. Wa laqad ataina Daud wa Sulaiman ilman. Jadi ilmu di sini tidak terbatas kepada ilmu agama atau ilmu kenabian, tetapi juga termasuk ilmu sains, teknologi. Sebab untuk membangunkan bumi ini tidak cukup sekadar ilmu diniyah.
Jadi sebab itu pendidikan yang kita perkenalkan ini ialah pendidikan yang bersepadu, iaitu menekankan soal fardu ain dan juga fardu kifayah. Jadi ini terbukti yang hebatnya Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, mereka itu dua-dua memuji Allah Ta'ala. Wa qala alhamdulillahilladzi faddalna. Mereka memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana kelebihan yang Allah anugerahkan kepada mereka ala kathirin min ibadihil mu'minin. Ya, kerana kelebihan yang Tuhan berikan itulah menyebabkan mereka itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kejayaan kita dapat dikongsi sama rata kepada seluruh warga di negara kita, insya-Allah. Kerana kepimpinan yang berhikmah dan prihatin itu juga telah diwarisi oleh Nabi Sulaiman sebagai anak. Wa waritha Sulaimana Daud. Dia mewarisi ilmu ayahnya. Dia mewarisi kepimpinan ayahnya. Jadi justru itulah soal kepimpinan prihatin, kepimpinan berhikmah ini sudah terbukti, dan kita hanya menunggu untuk kita jelmakan dalam realiti kehidupan seharian. Masya Allah, ilmu dah ada dah dipersembahkan dalam Al-Quran. Kita hanya perlu mengikut corak itu saja. Masya Allah, Ustaz, hebat sekali. Baiklah, Ustaz, dalam era 2023 ini yang semakin mencabar, jadi peranan ibu bapa juga turut mencabar juga, Ustaz. Jadi bagaimana kita nak melahirkan pemimpin berhikmah di masa-masa yang akan datang ini, Ustaz? Ya. Pemimpin berhikmah ini adalah satu idaman ataupun yang didambakan oleh ibu bapa. Seperti mana yang tersirat di sebalik peristiwa Mi'rajnya Nabi. Apabila kelihatan sosok seorang lelaki dilindungi oleh awan yang samar-samar penglihatan, Rasulullah bertanya kepada Jibril, apakah itu malaikat? Tidak. Apakah dia seorang Nabi? Tidak. Tetapi Jibril memberi jawapan kepada Rasulullah bahawa itu adalah seorang anak yang mana ibu bapanya tidak dicela, tidak dihina kerana kekuatan akhlak dan moral anak itu. Kerana sebagai ibu bapa, baik ataupun buruknya sangat terkait dengan akhlak anak. Jadi justru itulah kita melihat bagaimana Nabi Daud, dia berjaya memimpin Nabi Sulaiman itu. Bukan sahaja yang diwarisi itu soal kepimpinan, tetapi ilmu yang ada kepada Nabi Daud itu juga diturunkan. Hebat. Kerana dalam Al-Quran menyebut, di antara kepimpinan yang ada kepada mereka itu ialah disyaratkan dengan ilmu. Apakah ilmu yang dimiliki oleh kedua beranak ini? Iaitu sebut dalam Al-Quran, iaitu mereka itu dianugerahkan, diajarkan. Ya ayyuhan nas, ulimna mantiqat tayr. Kami diajarkan bagaimana bahasa burung, mantik, bahasa burung. Jadi maknanya kedudukan kepimpinan yang prihatin itu ialah dia bersifat komunikatif, sedia mendengar dan dapat menyampaikan apa sahaja wawasan ataupun visi seseorang kepimpinan itu. Allahu Akbar. Cantik dah. Banyak hikmah di situ. Masya Allah. Kita sebagai ibu bapa perlu mengikut acuan ataupun contoh yang terbaik ini. Masya Allah. Baiklah. Ustaz, ramai yang ingin mengetahui berkenaan dengan perkembangan terkini Kompleks Pendidikan Al-Ummah. 80% dah hampir siap, insya Allah. Mudah-mudahan lagi 20%. Berapa lagi dana yang berbaki? Mudah-mudahan kita sebagai masyarakat dapat sama-sama terus serta merebut ganjaran dan pahala ini. Insya Allah, Ustaz. Oleh kerana kita bergerak atas dasar untuk membina ilmu yang bersepadu. Secara ringkasnya, ilmu fardu ain diniyah kita ajarkan, dan ilmu-ilmu sains, matematik, bahasa juga kita ajarkan untuk melahirkan generasi yang mampu berhadapan dan berperanan serta menghadapi cabaran-cabaran zaman. Jadi untuk menyempurnakan bangunan fasa pertama ini, kita memerlukan sekitar 2 juta lagi untuk complete furnishing setelah strukturnya dibina. Jadi buat sementara untuk menampung pelajar-pelajar yang
bilangannya ramai, kita terpaksa menyewa shop lot atau rumah kedai. Jadi dengan adanya lagi infak ataupun wakaf, sedekah daripada masyarakat, khususnya para penonton yang ada, dalam masa yang singkat, walaupun kita target dalam tempoh setahun, maka apabila sumbangan ini terus mengalir, demikian jugalah ganjarannya juga tidak akan putus-putus. Falahum ajrun ghairu mamnun. Pahala yang disebut itu, kata Tuhan, ghairu mamnun, ajrun ghairu mamnun, maknanya pahala yang tidak putus. Walaupun kita memberi itu one off sekali, tapi pahalanya terus mengalir. Inilah lebihnya konsep wakaf ataupun sedekah jariyah yang ternyata dibangunkan ini di atas tanah wakaf milik Majlis Agama Islam Perak. Masya Allah, itulah dia yang kita mahukan Ustaz ya. Pahala yang terus mengalir. Masya Allah, itulah yang akan membantu kita di alam sana nanti insya-Allah, mudah-mudahan. Baiklah Ustaz, dana yang berbaki lagi 2 juta ringgit Malaysia insya-Allah. Malaysia boleh sama-sama kita berinfak, bersedekah kepada mereka yang sangat memerlukan ketika ini. Dan bagaimana Ustaz, dari segi kemudahannya nanti, dari segi keluasannya, dan kita pun nak mengetahui juga lokasinya di mana ni KPU? KPU ni ialah di pinggir Bandaraya Ipoh. Lebih kurang 15 minit daripada pusat Bandaraya Ipoh. Dan dia adalah bersebelahan dengan tapak lapang sasa Sukan Malaysia, Sukma. Jadi kalau sebut Sukma, rasanya seluruh negeri dalam Malaysia ni boleh dapat gambarkan. Di sana ada pembinaan yang telah digunakan, iaitu lapang sasa untuk Sukan Malaysia, dan bersebelahan dengan tanah itulah, dengan kompleks itulah bangunan ini dibangunkan seperti mana yang kita harapkan bersama. Berapa ramai para jemaah boleh masuk nanti Ustaz? Ya, kita hampir 92 bilik darjah untuk classroom saja, untuk bilik darjah. Kerana kita menampung 3 tahap pendidikan. Prasekolah, sekolah rendah dan juga sekolah menengah. Termasuk menengah atas. Jadi untuk menampung ketiga-tiga tahap pembelajaran ataupun persekolahan ini, dengan sebab itu kita membina kompleks ini agak besar berbanding dengan bangunan-bangunan sebelum ini. Masya Allah, sebenarnya bulan Ramadan yang akan datang Ustaz, mungkin ada program-program istimewa yang bakal adik-adik kita lakukan untuk bulan khas untuk bulan Ramadan nanti? Ya. Bulan Ramadan tak boleh kita nak pisahkan sebagai Syahrul Quran. Bulan Al-Quran. Masya Allah. Jadi Al-Quran itulah yang menjadi punca, seperti mana pesanan dalam Al-Quran bahawa khudhil kitaba biquwwah, terimalah, peganglah Al-Quran itu dengan segala kekuatan. Kalau kita mempunyai harta, kita pegang Al-Quran itu dengan harta kita dengan berinfak. Kalau kita punya kekuatan kepimpinan, maka kepimpinan kita itu mesti diterjemahkan daripada Al-Quran. Sebagai ibu bapa yang mendidik anak cucu kita, kita gunakan Al-Quran sebagai sumber untuk kita membina kekuatan. Khudh, disebutkan tadi, khudhil kitab, terimalah, peganglah Al-Quran ini biquwwatin, dengan segala kekuatan, segala kesempatan, segala peluang yang ada, kita jadikan Al-Quran ini sebagai kita punya faktor yang dapat menggerakkan usaha kita ke arah apa yang diredai oleh Allah Ta'ala. Masya Allah, dah cantik dah tu kita berbalik pada Al-Quran dan juga As-Sunnah yang paling penting sekali, Masya Allah. Baiklah, nasihat dan juga saranan daripada Ustaz kepada orang ramai di luar sana, mungkin ada sekarang ini yang dah orang kata nak sama-sama membantu, nak sama-sama ambil bahagian, nak sama-sama juga terus merebut ganjaran pahala yang berterusan ini. Silakan Ustaz. Ya, saya. Alhamdulillah, kesedaran masyarakat Malaysia khususnya, ya, seperti yang disebut oleh Nabi, bahawa man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum. Mereka yang prihatin terhadap nasib umat Islam. Dalam ayat ini, dalam hadis ini disebut man lam yahtamma. Siapa yang tidak peduli, tidak prihatin bi amril muslimin, dengan urusan orang Islam, sama ada dalam dan luar negara, falaysa minhum,
maka mereka itu bukanlah kelompok orang Islam yang disebutkan oleh Rasulullah. Jadi penghayatan hadis ini saya melihat bagaimana negara kita Malaysia, rakyatnya yang begitu prihatin. Sumbangan mereka bukan sekadar untuk kompleks Al-Ummah ini, tetapi kita melihat sumbangan mereka juga mengalir sampai ke luar negara. Ini penghayatan yang perlu kita lihat, bahawa Rasulullah ini bila ditanya kepada Aisyah bagaimana akhlaknya, ringkas kata Aisyah, kana khuluquhu al-Quran. Maka kita jadikanlah ahli keluarga kita ini berpegang dengan Al-Quran, dan kesempatan kita yang masih diberi peluang ini, sama ada umur, kesempatan, kesihatan yang diberikan, maka inilah opportunity, peluang yang perlu kita ambil, termasuk kita infak untuk membina konsep sedekah jariah ini. Masya Allah, peluang dah ada depan mata, kita grab insya-Allah. Segala maklumat tertera di kaca TV anda sekarang ini, dapatkan, tangkap gambar insya-Allah, masuk rezeki kita sama-sama, terus sedekah insya-Allah. Baiklah, jutaan terima kasih kepada yang dihormati Ustaz Haji Muhammad Termizi Abdul Hamid, Mudir Madrasah Al-Hikmah. Sampaikan salam kami buat warga KPU. InsyaAllah orang Ipoh, Perak semuanya. Baiklah, sekian saja untuk Assalamualaikum kali ini. Kita berjumpa lagi selepas ini. Tentunya dalam bulan Syaban ini perbanyakkanlah berpuasa, baca Al-Quran dan bersedekah. InsyaAllah jangan lupa. Banyak nikmatnya menanti-nanti. Jumpa lagi selepas ini dalam Assalamualaikum.